Okey, soalan 9. Soalan 9 adalah tajuk luas dan kecerunan di bawah graf. So, rajam 4.1 menunjukkan graf laju masa. Mula-mula bila awak dapat soalan ni, awak mesti cek ni graf jarak masa ke laju masa. So, sekarang ni yang diberi kepada kita graf laju masa lah. Bagi sebuah basikal dalam tempoh 45 saat. Tengok ujung dia 45 saat. Okey. Saat, maknanya masa dalam saat. Lepas tu awak tengok unit ni. Unit laju meter per saat. Masa dia saat. Maknanya dia okey lah tu. Maknanya tak perlulah nak tukar-tukar unit ke apa. Okey, kalau kilometer dalam soalan trial kita kilometer sejam, yang ni minit. Kena tukar lah tu. Kena per 60 Yang ni tak perlu. Yang ni meter per saat dengan saat. Okey, dia ni lah okey lah maknanya. Saat-saat. Okey. Laju seragam basikal itu pada 15 saat pertama ialah 10 meter per saat. Okey, laju seragam. Laju seragam. Okey. Tukar pen. Macam mana nak ni digambarkan laju seragam ini pada 15 saat yang pertama. Ini adalah 15 saat yang pertama. Laju seragam berlaku di sini iaitu 10 meter per saat. Ni laju dia 10 meter per saat dekat sini. Okey, sekarang dia suruh buat apa? Soalan A, lengkapkan graf pada rajam 4.2 untuk menunjukkan pergerakan basikal dengan laju seragam. Pergerakan basikal dengan laju seragam. Laju seragam tadi berlaku di mana? Laju seragam tadi berlaku pada 15 saat pertama iaitu 10 meter per saat. Bila laju seragam maknanya garis tu akan menjadi mendatar je. Ini menunjukkan keadaan laju seragam. So kita telah melengkapkan graf inilah. Pada ruang jawapan awak akan lengkapkan pada ruang jawapan. Cikgu tak boleh nak pergi ruang jawapan, cikgu lengkapkan di sini. So inilah jawapannya. Lengkap kat sini tapi tak cukup lagi. Dia kata laju seragam itu ialah berapa? 10 meter per saat. Maka labelkan 10 di sini. Ini adalah laju. So pada 10 meter per saat ini laju seragam berlaku pada 15 saat yang pertama. Okey. Lepas tu dia suruh B1, jarak yang dilalui oleh basikal itu sebelum mencapai laju maksimum. Di manakah laju maksimum? Okey, ini adalah laju maksimum. Okey, laju maksimum. Di situ berlaku laju maksimum. Maknanya bila dia kata jarak yang dilalui sebelum mencapai laju maksimum, maknanya dia nak di mana tu? Jaraknya pada sini dengan sini. Sebelum dia mencapai laju maksimum. Itulah dua tempat tu. Maknanya bila jarak, okey, jarak sama dengan luas bawah graf. Ini kena tahu ni. Untuk laju masa, graf laju masa, jarak dikira daripada luas di bawah graf. Maknanya kita akan mencari luas di bawah graf ni sampai sini. Tu. So kita boleh bahagilah kawasan dia tu. Kita bahagi kawasan dia. Kawasan A, kawasan B. Okey. So kawasan A. Kawasan A apa bentuknya tu? Bentuk segi 4. Segi 4 maknanya panjang darab lebar. Kalau kita tengok panjang dia mana? Panjang dia ini, lebar dia ni. So panjang dia 15. Cikgu buat kat atas nak menjimatkan ruang. 15 didarab dengan lebar dia apa? 10. Okey, itu untuk A. Untuk A. A tambah B. Ni untuk menjawab soalan 1 Okey, A tambah B. So 15 darab 10 untuk A tambah dengan kawasan B ialah kawasan trapezium. Ataupun awak nak bahagi 3 pun boleh. Cikgu ambil terus trapezium. Trapezium setengah didarab dengan hasil tambah sisi yang selari. Ini selari. Okey, berapa tambah berapa tu? Ini kita tengok pada paksi Y dia 10. Yang ni tengok pada paksi Y dia 20. So 10 tambah 20 darab dengan dia punya yang menyambung antara dua sisi yang selari ini berapa? 35 tolak 15. Berapa tu? 20. Itu.
Maknanya ini. Dapat markah kat sini bila awak menggantikan dengan betul. Ataupun lagi satu cara, A, B, lagi satu kawasan C. Awak buat segi 4 tambah segi 4 tambah segi 3. Ataupun segi 4 bawah ni tambah segi 3. Boleh juga. Okey. So, trapezium senang lagi lah. Setengah kali 10 tambah 20 kali 20 macam tadi cikgu buat. Okey. So, bila awak kira, awak akan dapat 150 yang ini. 150 tambah dengan 300. Okey. So, jawapan untuk bahagian 1 ni, jawapan dia 150 tambah 300 jadinya 450. Okey, itu jawapan untuk bahagian 1. 450 apa? Tengok ni laju meter per saat, maka 450 meter. Kalau rasa tak confident dengan unit, dia tak bagi unit kan dalam soalan kan? Dalam soalan dia tak bagi unit ni. Mana dia bagi unit? Awak tak perlu letak apa-apa. Tak payah letak apa-apa daripada awak letak benda yang salah. So sekarang ni bila unit tu kena confident. Okey, sekarang ni meter, maka unit pun meter. Kalau rasa tak confident kilometer ke meter ni, kilometer ke meter, tak payah letak. Okey? Itu. Soalan nombor 2, bahagian 2. Markah dia tidak ambil untuk unit. Markah hanya 450 tu dah dapat markah dah. Okey, untuk bahagian 2, purata laju keseluruhan perjalanan basikal itu. Okey, nak purata laju pula, maknanya sekarang ni kita hanya mencari purata laju. Kena tahu dulu purata laju nak cari macam mana kan? Purata laju, okey, purata laju sama dengan jumlah jarak bahagi jumlah masa. Okey, jumlah masa ialah sampai mana 45 minit tadi. Jumlah jarak maknanya tadi kita dah cari jarak A, jarak B, trapezium. Yang satu lagi ni kita tak cari jarak dia. So, kita kena carilah jarak tu. Yang ni bentuknya apa? Bentuknya segi 3. So, tadi kita dah dapat 450. 450 kita tambah je lagi dengan 1/2 darab. Ni jarak ni. Berapa ni? 45 tolak 35. 10 darab dengan tapak darab tinggi. Tinggi dia berapa? Tinggi dia 20. Begitu. So, 450 tambah potong 10 kali 10, 100. So, dia jadi 550. Ini jumlah jarak. Jumlah jaraknya 550. Lepas tu kita masukkan jumlah jarak itu 550. Kita bahagikan dengan jumlah masa. Jumlah masanya 45. Maka kita dapatlah purata lajunya. Purata lajunya ialah 12.22. Yang ini dia bagi dalam meter per saat. So, kita tulislah meter per saat. Salin je dulu. Kalau dia tak bagi unit tu, tak payah pun tak apa. Tu. Unit dia bagi dalam soalan, ikut je. Purata laju dalam meter per saat. So, meter per saat. 12.22 meter per saat. Dapat berapa markah ni? Okey, tengok markah. Markah dia apabila kamu menggantikan luas ni tadi, kamu dapat 1. Okey. Tambah dapat 1. Lepas tu jawapan dapat 1. Purata laju kamu gantikan yang ni dapat 1. Okey. Kamu masukkan dalam formula. Kamu dapat berjaya mencari jarak tadi. Jarak tu kamu masukkan dalam formula. 550 bahagi 45 dapat 1. Dan ini dapat 1. Nanti ada tanya cikgu pula. Cikgu tak perlu ke 45 tu bahagi dengan 60? Tak perlulah sebab yang ni dalam saat. Dan yang dia nak pun dalam meter per saat. Kalau yang nak bahagi 60 tu bila minit nak tukar kepada jam. Itu baru nak bahagi kepada 60. Nanti soalan terakhir cikgu kata bahagi 60. Semua kau bahagi 60. Tak bolehlah macam tu Okey.